A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsi. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya muliakan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Hanafi bin Muhammad Yusof, para pegawai daripada Masjid Darul Makmur, ahli lembaga pentadbir, tuan-tuan, puan-puan, muslimin semua rahimakumullah, sambutlah salam ukhuwah daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, apa khabar para jemaah semuanya? Sihat insya-Allah ya. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah, syukur banyak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, rahmat kasih sayang Allah diberikan kepada kita kesempatan ya, kelapangan untuk sama-sama kita menghadiri sesi kita pada kesempatan ini, untuk mudah-mudahan kita memperbaiki diri kita, untuk sama-sama kita memperbaiki hubungan kekeluargaan kita, dan yang paling penting mudah-mudahan juga dapatlah kita mendapat keridhaannya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, lupa pula saya nak tanya, bagaimana dengan Syawal kita? Tuan-tuan semua okey insya-Allah ya. Minal aidin wal faizin wal maqbulin kullu am wa antum bi khairin. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya menerima amal ibadah kita semua yang kita lakukan, dan juga mudah-mudahan setiap tahun, sepanjang tahun, kita semua berada dalam keadaan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan, puan-puan, saya kasih lagi diberkati Allah sekalian. Ya, walaupun kita telah berada di bulan Syawal pada saat dan ketika ini, ya, mudah-mudahan kita semualah berdoa kepada Allah. Allah terus berikan kepada kita kekuatan, ya, berikan kepada kita semangat untuk terus melakukan amal-amal ketaatan yang pernah kita lakukan dahulu pada bulan Ramadan. Ya, maknanya contohnya kalau kita berpuasa, contoh bagi yang belum menunaikan puasa qadanya boleh dilakukan ya, kemudian puasa sunat 6 Syawal sebagai contoh, kemudian perbanyakkan solat sunnah yang telah kita lakukan sebelum ini, jangan ditinggalkan semuanya, walaupun dia ada solat tarawih, solat qiyamul lail, bertadarus kalau bulan Ramadan kita mungkin ada niat nak berkhatamkan Al-Quran, tapi bulan ini tak mengapa, kita boleh lakukan dalam keadaan santai sambil kita memahami makna-makna, maksud-maksud yang ada dalam Al-Quran. Begitu juga dengan sedekah jariah. Mudah-mudahan Allah bantu kita dalam urusan-urusan kita, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat yang saya kasih lagi berkati Allah sekalian, jika pada bulan Ramadan yang lalu siri keluarga misali, kita telah membicarakan mengenai watak suami yang membahagiakan, ya, watak suami yang membahagiakan. Jadi kalau kita ingat, saya ingatkan sikit apa yang telah kita kongsikan sebelum ini, adalah cara kebahagiaan seseorang ini tidak sama. Orang A, cara kebahagiaannya mungkin tidak sama dengan orang B, kan begitu ya, saya nak katakan. Kemudian saya dah tekankan tentang ayat dalam Al-Quran surah Al-Hujurat, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan kita ini, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ya, maknanya bila kita Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita ni daripada berbagai ya jenis, kaum, suku, puak dan sebagainya ni, lelaki dan juga perempuan, adalah supaya kita apa? Lita'arafu, supaya kita kenal antara satu sama yang lain. Dan saya telah syorkan ya untuk kita lakukan kuis 5 love languages ya, mudah-mudahan tuan-tuan boleh lakukan, tolong lakukan ya, mudah-mudahan kita fahami tentang pasangan kita. Dan ciri yang saya kongsikan pada kesempatan yang lalu, iaitu ciri yang mana watak suami yang membahagiakan, iaitu suami yang berjiwa tenang ya. Kemudian saya katakan juga lemah lembut, bukan yang dayus, kemudian tidak melampaui dalam hubungan keintiman, dan juga yang bertanggungjawab serta menjadi imam dalam keluarga, pemimpin yang diteladani. Jadi pada kesempatan ini tuan-tuan puan-puan sekalian, kita nak bicarakan pula ya
mengenai tajuk watak isteri yang menyejukkan. Watak isteri yang menyejukkan. Jadi tuan-tuan puan-puan muslimin rahimakumullah, ya, perlu saya ingatkan terlebih dahulu, ya, seperti mana yang sebelum ini saya katakan, umumnya ciri-ciri yang kita kongsikan ini merupakan ciri-ciri yang disenangi, watak-watak yang disenangi oleh kedua belah pihak. Tak kiralah suami ataupun isteri. Watak-watak ini adalah watak yang umum, tapi mungkin yang apa kita katakan ini lebih tertumpu kepada kaum wanita sebagai contoh, ya. Baik. Tapi jangan pula bila saya kongsikan perkara-perkara ini, nanti kadang-kadang kita dekat hati kita ke, dekat fikiran kita, mulut kita ke, walaupun mungkin saya tak nampak, ya, tapi mungkin ada yang mengatakan apa, alah, kalau kita buat macam gitu je, dia je, nak ikut cakap dia je, susahlah kita, ya. Kadang-kadang kita kata apa, asyik kita je yang salah. Dia tak pernah. Jadi kerana sifat-sifat seperti itu, kadang-kadang kita kata, tuan-tuan, ya, ini perkara yang sangat-sangat saya bimbangkan, ya, bila kita kata macam gitu, kerana kita sebenarnya dah salah dua perkara. Dua benda dah salah. Yang pertama, tuan-tuan dan puan sekalian, apa yang kita salah? Pertama adalah yang kita bicarakan semuanya ini adalah merupakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita katakan perintah Allah, maknanya itu adalah dikira sebagai satu ibadah. Bila ibadah itu, maknanya kita menghambakan diri kita kepada Allah. Kita lakukan ini kerana Allah perintahkan kepada kita. Allah beritahu kepada kita, Nabi SAW sampaikan kepada kita. Ya, itu yang pertama. Kemudian kadang-kadang kita rasa bila kita tak nak buat ni kerana kita nak tindak balas kita rasa macam hidup ni tak adil. Buat apa nak buat? Asyik kita yang buat. Dia tak nak buat apa-apa. Yang kedua, tuan-tuan, bila kita ada perasaan seperti itu, sebenarnya ini satu-satu kesilapan. Bila kita cakap seperti itu, kita mungkin dengar, kita rasa tak ada apa-apa. Betul tak? Ada rasa apa-apa, tuan-tuan perempuan sekalian? Mungkin tak ada rasa apa-apa, tak ada. Betul lah saya cakap ni, betul yang benda yang hak. Tuan-tuan perempuan sekalian, kena faham. Ya, bila kita katakan sesuatu, kita lakukan sesuatu, sebenarnya kadang-kadang kita dah terlepas pandang. Bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa merhatikan kita dan juga mengawasi kita. Maksudnya apa, tuan-tuan puan-puan sekalian? Maksudnya apa yang kita lakukan ini senantiasa berada di bawah pandangan Allah Subhanahu Wa Taala, pengawasan Allah, dan Allah Subhanahu Wa Taala adalah Tuhan yang Maha Adil. Allah Subhanahu Wa Taala akan mengadili kita dengan seadil-adilnya. Cuma silapnya kita ni, tuan-tuan puan-puan sekalian, baiklah yang suami ataupun isteri, ya, bila kita kata seperti ini, kadang-kadang kita tak dapat merasakan keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila tak rasa keadilan Allah SWT, kita rasa kita lah nak bertindak sendiri, kita nak menghukum sendiri, kita nak lakukan sendiri. Tapi itu ada satu kesilapan yang sangat-sangat besar dalam rumah tangga. Kita perlu yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan yang maha adil, ya, keadilannya merangkumi segala sesuatu. Sebab itu tuan-tuan puan-puan sekalian, ya, pernah tak kita fikir, dalam fikiran kita ni, mungkin kerana kita ni curiga, ya, kita kurang yakin, kita sangsi dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kehidupan kita, hati kita ni tak tenang, tak damai. Kehidupan kita ni kurang bahagia, ya. Ada masalah, memang semua hidup kita ada masalah. Tapi bila kita sering menghadapi masalah, ujian, ya, kita tidak ada sifat kesabaran. Kenapa, tuan-tuan puan-puan sekalian? Mungkin kita tak perasan, ya. Kerana boleh jadi adalah sangkaan kita kepada Allah. Kita tak rasa Allah tu adil. Boleh jadi itu merupakan hukuman untuk diri kita. Ini satu yang kita biasa terlepas pandang. Jadi sebab itu, tuan-tuan puan-puan sekalian, kita ni disuruh untuk senantiasa bersangka baik kepada Allah dan Allah mengikut sangkaan kita. Bahkan sifat yang paling terkeji sekali adalah sifat tidak bersangka baik kepada Allah SWT. Jadi bila kita bersangka baik kepada Allah, ya, tak apalah kita buat seperti ini, Allah perintahkan, kita taat, kita lakukan apa yang Allah perintahkan. Lebih daripada itu, Allah yang akan adili. Mungkin kita tak nampak sekarang, tapi yakinlah Allah mengetahui. Allah mengetahui dan Allah akan mengadili kita dengan seadil-adilnya. Bila kita dapat merasakan demikian, hati kita akan damai. Ya, kita tak rasa seolah-olah kita buat ni cuma-cuma, kita rasa rugi dan sebagainya. Kerana kita lakukan ni perintah Allah dan Allah Subhanahu Wa Taala akan mengadilnya dengan seadil-adilnya. Boleh, tuan-tuan Muslim? Bolehlah, insya-Allah, ya. Jadi kita nak masuk pula dengan tajuk kita. Okey, tajuk kita tadi kita dah cakap dah. Tajuk kita adalah antara watak-watak isteri yang membahagiakan. Tapi saya nak mulakan, ya. Saya nak mulakan perbicaraan kita, perkongsian kita pada hari ini adalah dengan membaca, ya, mengambil sedikit, ya, mutiara yang ada daripada surah Al-Furqan.
firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, hafal tak doa tu? Wah, hafal. Bacanya bila? Biasa lepas solat, biasa kita baca Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Maknanya apa tuan-tuan puan-puan sekalian? Ya, dan juga mereka itu ya wallazina yaqulun. Siapa tu mereka yang kata tu? Yang mengata itu adalah orang-orang ibadur rahman. Hamba-hamba Allah yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa mereka berdoa? Wahai Tuhan kami, hablana min azwajina, berikanlah kami beroleh daripada isteri-isteri kami, wa zurriyatina, dan zuriat keturunan kami, ya. Qurrata a'yun, perkara-perkara yang menyejukkan hati apabila kita melihatkannya. Perkara-perkara yang menyukakan hati kita bila kita melihatnya. Dan jadikanlah kami ikutan bagi orang-orang yang mahu bertakwa. Tuan-tuan muslimin rahimakumullah, ya. Cuba kita lihat di sini ya. Ayat ini tiap-tiap hari kita baca tapi mungkin kita pun jarang dengar apa kupasan tentang ayat ini ya. Ayat ini tuan-tuan puan-puan sekalian menceritakan tentang hamba-hamba Allah yang bertakwa. Hamba-hamba Allah ibadur rahman yang diredai oleh Allah, yang dicintai oleh Allah. Selepas berceritakan ayat sebelum ini ceritakan tentang amalan-amalan mereka bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir ini sebelum digulung diceritakan tentang hubungan kita sesama, pasangan kita, anak kekeluargaan, bahkan masyarakat. Ya, jadi dalam surah ini Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan yang menyukakan hati, penyejuk-penyejuk mata. Ya, penyejuk-penyejuk mata ni tuan-tuan puan-puan sekalian, ya, ada banyak, ya, ada banyak yang boleh menyejukkan mata-mata kita, ya. Tapi kita nak menarik perhatian bahawasanya ya, kadang-kadang kita manusia ni, kita hanya memberikan fokus kita dalam hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita rajin pergi ke masjid, ya, baik muslimah ataupun muslimin contohnya. Ya, tapi bila dengan kekeluargaan ni, kadang-kadang kita ada sifat yang kurang elok. Tapi dekat sini bila dikatakan yang menyejukkan mata-mata kita apabila kita melihatkan, maknanya Allah SWT berisyarat kepada kita, membuktikan bahawasanya hamba-hamba Allah yang terpuji itu tidak hanya terbatas pada usaha menghiasikan dirinya dengan amal-amal soleh yang hubungannya langsung kepada Allah SWT, tetapi juga memberi perhatian kepada kita tentang kekeluargaan, anak keturunan, bahkan masyarakat pun. Jadi bukan sekadar berusaha, tetapi adalah dia perlukan apa? Bukan sekadar berdoa, tetapi memerlukan usaha. Dan sebelum saya masuk lagi, dan selepas ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan apa? Mereka ini semua, apa dia? Mereka adalah dibalas dengan mendapat tempat yang tinggi, ya, bima sabaru. Allah SWT mengatakan mereka dapat tempat syurga yang tinggi ini disebabkan kesabaran mereka. Baik, apa kaitan ayatnya? Maknanya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila kita inginkan pasangan hidup kita, anak zuriat keturunan kita ni menjadi orang yang penyejuk mata hati kita, yang menggembirakan hati kita, ya, dia sebenarnya perlukan usaha. Bila kata usaha ni, makna kita perlu ada sifat sabar. Sebab itu antara lain ayat ini, ya, mengatakan ini semua merupakan ganjaran yang tinggi yang diberikan kepada mereka ni disebabkan kesabaran mereka. Kerana perlu sabar. Saya beri contoh tuan-tuan puan-puan sekalian. Benda ini tidak boleh berlaku sekelip mata. Ya, kita tak akanlah kita bila menikah dengan seseorang terus isteri sebagai bidadari, semuanya komplit. Tidak. Betul tak? Kalau kita ada anak contoh, bila anak kita lahir, ya, anak kita tak terus faham kita. Kita perlu didik mereka. Kita perlu berikan pendidikan kepada mereka. Baru mereka faham kita, apa yang kita ingin corak dan juga bentuk mereka. Nah, begitu juga dalam rumah tangga. Bila nikah, ya Allah, janganlah kita anggap terus perfect. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kepada kita bila nikah ni, seperti ayat yang saya pernah baca pada episod yang lalu, ya, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha.
Antara tanda-tanda kekuasaan rahmat Allah adalah dia menciptakan kamu oleh kaum-kaum lelaki ini, isteri-isteri daripada jenis kamu sendiri, litaskunu ilaiha, supaya kamu bersenang hati berhidup mesra bersama pasangan kamu. Maknanya hidup hati rumah tangga supaya kita gembira, bahagia kan? Ini yang kita nak usahakan. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan diberikan kepada kamu sifat mawaddah, sifat sayang, love, rahmah, sifat kasihan, sifat compassion. Jadi maknanya kita nak cakap dekat sini apa tuan-tuan perempuan sekalian? Benda ni perlu usaha. Ya, kita kadang-kala gunakan sifat kekuatan ni, mawaddah ni, ya, sifat sayang ni, kita gunakanlah pada kekuatan pasangan kita. Lihat pasangan kita ni, Masya Allah, very understanding, ya, very responsible, ya, pendengar yang baik. Kita guna sifat sayang. Pada waktu yang sama, kita semua tak sepi daripada kelemahan kekurangan. Sebab tu ada sifat rahmah. Ada sifat kekurangan, kita nampak, kita sifat rahmah. Nampak pasangan kita penat, ada sifat rahmah. Baru rumah tangga kita bahagia. Jadi begitulah juga, maknanya perlukan usaha. Dia bukan terus sekelip mata berlaku. Maknanya perlukan usaha. Dan kerana usaha kita ini juga memerlukan kesabaran, maka kita akan mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu kita kena faham, tuan muslim. Jadi nak ada pasangan yang sejuk mata bila melihat, ya, yang menggembirakan kita ni, perlukan usaha. Jadi kita kena optimis. Contohlah kita ayat surah Luqman, bila mana beliau menasihatkan anaknya, wa huwa ya'izuhu. Maknanya dikatakan di situ beliau menasihatkan, makna bukan nasihat sekali, benda tu berulang-ulang kali. Macam gitulah, kita nak pasangan kita menjadi penyejuk hati kita, kita nak kena ingatkan berkali-kali, kita kena banyak berkomunikasi. Barulah menjadi. Kalau tidak memang susah nak jadi, tuan-tuan puan-puan sekalian. Ya. Okey. Jadi apa yang kita nak sentuh ni, ya, selepas kita dah faham tentang ayat ini, maknanya perlukan kesabaran, kita kena ada optimis, keadilan Allah Subhanahu wa taala tu pasti ada. Jadi kita nak ceritakan tentang ciri-cirinya, dan ciri-ciri ni terlalu banyak. Saya kira kalau saya cakap memang kita tak akan cukup lah, kerana bila waktu saya siapkan, saya fikir yang mana satu saya nak keluarkan, kerana terlalu banyak lah, ya. Dan ini dua-dua ciri dah, baik suami, baik isteri, ya. Seperti mana saya katakan awal tadi. Tapi tuan-tuan dan puan sekalian, apa yang saya kongsikan pada hari ini, saya shortlistkan, saya pilih berdasarkan apa? Berdasarkan apa yang saya bicarakan bersama pasangan-pasangan yang mungkin saya pernah menikahkan, pasangan-pasangan yang bertemu dengan saya bila mana mereka mempunyai ujian, begitu juga yang mendapat kegembiraan, begitu juga pasangan-pasangan, ya, yang berada dalam keadaan yang cuba kita nak damaikan sebelum berlaku sesuatu. Jadi ini ciri-ciri. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, sama-sama kita berikan perhatian, ya. Yang pertama tuan-tuan, ciri-ciri isteri yang menyejukkan, watak isteri yang menyejukkan. Pertama adalah isteri yang senantiasa taat kepada suaminya. Tuan-tuan puan-puan sekalian, cakap bab taat ni tuan-tuan puan-puan sekalian, kadang-kadang bila dengar saya cakap ni terus lelah. Jangan lelah tuan-tuan puan-puan sekalian. Alah, apa ustaz ni? Baik, jangan. Bila kita kata bab taat ni, kita cuba lihat Nabi SAW ada bersabda, ya, yang mafhumnya, wanita itu apabila solat 5 waktu, puasa wajib Ramadan, kan, puasa Ramadan, memelihara kehormatannya dan taat pada suaminya, ya, maka masuklah syurga daripada mana-mana pintu dikehendakinya. Subhanallah. Maknanya untuk wanita ni memasuki syurga sebenarnya mudah, ya. Mudah maksudnya apa? Dia tak perlu pening banyak kepala tak payah nak pening sangat. Berbeza dengan kaum lelaki, ya. Kerana kaum lelaki ni dia ada banyak tanggungannya, ya, banyak tugasan yang perlu diselesaikan, perlu dijawab dan juga diadili. Kalau wanita, Nabi SAW mengatakan apa? Solat 5 waktu. Tuan-tuan puan-puan sekalian, untuk jemaah muslimah, solat 5 waktu okey tak? InsyaAllah lah okey, betul ya. Kalau tak okey jangan cakap pun. Saya pun tak tahu, tapi mudah-mudahan kita usaha jadikan okey, ya. Kemudian puasa Ramadan, baru kita selesai Ramadan, macam mana? Puasa okey tak? InsyaAllah, ya, waktu-waktu yang boleh dibenarkan puasa, dapatlah disempurnakan kewajipan berpuasa tu. Yang lain tu mungkin kita boleh qada. Okey. Yang ketiga, memelihara kehormatan diri. Memelihara kehormatan diri ini, ya, mungkin ada wanita dia okey, tapi ada yang sedang berusaha. Maknanya tidak membuka aibnya, menjaga sum'ahnya dan sebagainya lah, ya. Maknanya menjaga diri dia lah, ya. Diri dia yang baik itu. Kemudian
memelihara kehormatannya dan juga taat kepada suami. Baik, taat kepada suami, tuan-tuan, puan-puan sekalian, yang ketiga ni, ini yang biasanya rasa berat nak lakukan, kan? Kadang-kadang tuan-tuan, bila saya bicara dengan jemaah-jemaah, Ustaz, nombor 1, nombor 2 tu insya-Allah okeylah kita dapat lakukan, ya, solat, puasa ni insya-Allah okeylah. Tapi bila nak cakap pasal nombor 3 ni, taat pada suami ni macam beratlah sedikit Ustaz. Ustaz, kenapa berat sikit? Kadang-kadang suami ni kita cakap dia tak nak dengar. Kadang-kadang dia ni degil je nak suruh kita dengar cakap dia je. Padahal benda tu salah kadang. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, ingat ya, selagi mana apa yang diperintahkan oleh suami kita itu adalah perkara yang benar, ya, yang makruf, ya, tak ada kemungkarannya, maka kita perlu lakukan, kita perlu taat. Walaupun suami kita ni bukan orang yang taat sepenuhnya. Oh, pandai dia. Bila kat kita je suruh guna agama ni macam gini. Bila pak dia tak nak. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, kalau kita ada perpandangan seperti itu, kalau suami kita tak taat, dah satu dosa dah. Kan? Kalau dia suruh kita buat dosa, lagi dah dosa, tambah dosa dia. Tapi kalau dia tak taat, tapi dia suruh kita buat kebaikan, dia dapat satu dosa. Yang buat kebaikan ni, kita boleh dapat pahala. Yang kita ni pula bagaimana? Kalau kita tidak mahu melakukan ya benda yang disuruh itu, benda yang elok, maka kita akan mendapat dosanya. Dan ingat tadi saya katakan Allah SWT akan mengadili dengan seadil-adilnya. Ingat ya, itu perkara yang sangat-sangat penting. Tapi kita kena lihatlah keadaannya. Keadaannya maksudnya bila kita disuruh ni bukanlah sesuatu yang mungkar. La ta'atan li makhluk fi maksiatin khaliq. Ya, maknanya kita tak boleh taat kepada makhluk pada maksiat kepada Tuhan yang menciptakan kita. Maknanya kalau suami kita suruh kita buat benda yang tak elok, maksiat, tak boleh lah. Contoh apa? Awak nak keluar. Awak nak keluar, awak tolong saya pergi belikan saya nombor tu. Boleh beli nombor. Beli nombor tu kira judi. Saya nampak ada wanita-wanita yang bertudung, ya pakai tudung, ya beli nombor. Sama ada diri sendiri yang beli ataupun suaminya kirim untuk beli. Yang ni tak boleh. Ni benda-benda ni jelas. Suami kirim, awak belikan saya air ni, air arak sebagai contoh. Tak boleh. Benda yang tak boleh, yang jelas-jelas tak boleh, kita tak boleh ikuti. Ya? Tapi kalau contoh benda yang dikatakan itu benda yang baik. Awak pergi, kita solat sama-sama lah, solat berjamaah. Benda yang baik. Kita buat. Kadang-kadang kita kata, alah nak solat jemaah dengan awak ni baca bukan betul pun. Ya? Awak ni bukan selalu solat. Kadang-kadang tuan-tuan, puan-puan sekalian, kita tak tahu. Ya? Langkah pertama kita mengikuti suami kita solat berjamaah itu membuatkan dia memperbaiki dirinya menjadi lebih baik. Kerana apa? Kerana bila dia tahu isteri dia ikut dengan dia, contohnya anak-anak ikut bersama dengan dia, dia rasa alamak saya ni baca macam ada kurang lah, banyak benda saya tak tahu, saya nak doa pun saya tak tahu dan sebagainya. Jadi dia ada usaha nak tingkatkan ilmunya. Kita ada peranan di situ. Tapi kalau isteri pun diajak solat pun tak nak solat, you solat sendiri lah, nak solat sendiri. Contoh macam gitu. Malas lah nak solat dengan you bukan betul sangat. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, kita semua manusia ada lakukan kesilapan. Dia siapa kata imam dekat masjid tak buat silap? Semua kita ada buat silap. Betul tak? Jadi, ikut. Kalau suami suruh kita, perintahkan kita untuk solat. Tapi suami pun boleh, cubalah sesuaikan keadaan. Gunakan dengan hikmah. Maknanya ada suami je marah isteri je. Kata awak ni ahli neraka. Awak tak nak solat ni. Benda tu orang tahu, ya. Tapi kalau kita nak cakap kepada pasangan seperti itu, dia akan sangat-sangat mengguris hatinya. Jadi nak kena ada hikmah. Sebab tu tadi kata ada sifat ulaika, apa yang tadi kita katakan, mereka ni adalah orang-orang yang apa? Yang sabar. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan mereka-mereka ni semua mendapat syurga, tempat yang tinggi. Kerana apa? Bima sabaru. Kerana sebab kesabaran mereka itu. Ya, jadi bila kita nak suruh kebaikan pun, kita sebagai suami kita nak kena ada sifat sabar. Ya, apa lagi contoh yang lain, tuan-tuan, puan-puan sekalian? Ya, kadang-kadang contohnya suami minta kita untuk apa? Untuk tidak bergaul dengan orang-orang lelaki. Contohnya. Kadang-kadang kita kata, alah awak ni kata macam gitu, tu kawan saya, kawan sekolah pun bukannya ada apa-apa sangat pun. Kan? Kadang-kadang kita rasa macam tak apalah, tak kisahlah. Kita nak gaul juga. Kita nak kena faham, bila kita dah sebagai seorang suami, kita seorang isteri ni, kita ada batas-batasannya. Ya? Pergaulan kita perlu dijaga. Ini menjaga kehormatan diri kita juga. Ini termasuk dalam menjaga kehormatan diri kita. Kalau suami kita tak senang dengan perkara tersebut, maka jangan dilakukan. Bahkan saya sangat-sangat
pesan kepada pendengar, ya. Kalau kita dah berumah tangga ni, kita buat hal berumah tangga, ya. Kalau kita nak berkawan ni, kawan biasa, maknanya tempat kerja, setakat kerja saja. Jangan lebih-lebih. Jangan kita terus nak tanya awak hujung minggu ni buat apa, ya, kuih raya apa yang awak buat dan sebagainya. Ni kadang-kadang tuan-tuan puan-puan sekalian, bila kita ada masalah rumah tangga, kadang-kadang benda ni boleh membinasakan rumah tangga kita, merosakkan rumah tangga kita. Jadi sebab itu tuan-tuan puan-puan sekalian, ini kita nak kena hati-hatilah. Benda yang baik suami kata, tak apa, kita jangan kita ingkari, jangan kita ada ego kita, ya. Kita nak kena dengar lah. Ataupun kadang-kadang kalau kita ni orang yang suka merakamkan gambar. Rakamkan gambar ni kadang kita gambar dekat, kita letak dekat laman sosial dan sebagainya. Tengoklah keadaan. Ada suami pun sama suka. Itu terpulanglah dengan cara kamu berdua tu bagaimana. Tapi mungkin ada suami tak begitu senang gambar keluarga, gambar didiknya asyik nak bergambar lepas sunat. Lain orang lain-lain, ya, dan kita tahu bab-bab ni seperti ni. Semua saya tak nak sentuh di sini, ya. Tapi kalau contoh suami tak senang perkara tersebut, ya, dan suami nak suruh kita hentikan, kita kena hentikan. Kita tak boleh ikut kata, alah saya buat bukan apa. Ya, kamu mungkin tak ada apa-apa, tapi orang lain yang melihat gambar kamu tu bagaimana? Kan? Kan kita tak perasan benda-benda seperti ni. Baik tu tuan-tuan sekalian, Allah SWT ni sangat-sangat adil. Kerana boleh jadi kita tak taat suami kita, ya. Kadang-kadang anak kita pun tak nak taat dengan kita. Subhanallah. Ya, kita tak perasan. Ya, kadang-kadang kita tidak mahu taat kepada suami kita. Doa kita pohonkan rasa macam tak termakbul contohnya. Banyak sebab-sebabnya. Begitu juga suami, ya. Bila mana kita nak minta isteri taati kita, kita taat tak perintah Allah. Tanya didik kita dahulu. Kita nak bangun keluarga yang misali, yang harmoni, kan? Bukan sekadar kita minta isteri taat kita, tapi kita tak taat kepada Allah. Boleh jadi isteri tak taat kepada kita, isteri derhaka kepada kita, anak-anak tak dengar cakap kita kerana kita ini tidak mentaati perintah Allah. Kita manusia kadang-kadang tak nampak benda ni. Tapi kita tahu sebenarnya. Tanya diri kita, sejauh mana kita mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Jadi ini pertama tuan-tuan puan sekalian. Maknanya suami ingin senang bila isteri mentaati. Ya. Dan suami juga ingin contohnya kita kata taati lagi apa lagi. Bila kita taati, maknanya kita nak kata banyak taati ni kira benda yang besar lah, banyak perkara yang merangkumi di bawahnya. Contohnya suami ingin bersama dengan kita. Kalau pada episod yang lalu, saya kata suami ini jangan bersifat kelaluan dalam hubungan keintiman. Ya, saya dah sentuh tentang perkara tersebut kerana ada sifat-sifat tak elok. Tetapi kalau contoh suami ini ingin bersama, minta izin, dia guna dengan cara yang baik dan sebagainya, sebagai isteri itu tidak seharusnya kita menolak. Kalau tak ada keuzuran. Kadang-kadang tuan-tuan sekalian, saya ni bila bertemu dengan pasangan, bicara, ya, kadang-kadang kita nampak pattern yang sama. Ya, bila kita sering menolak. Kenapa kita tolak? Kadang-kadang kita malas. Malas apa kadang? Kadang kita malas, saya pernah cakap sebelum ni, ya, saya kira malas kita nak basuh rambut kita. Pasal apa? Alamak, rambut nak basuh rambut panjang, basuh ni jadi susah pula kadang macam gitu. Kan ada macam gitu. Ya, kadang-kadang kita rasa apa? Penatlah, malaslah. Jadi sebenarnya dalam bab-bab seperti ni, kita kena tanya, berbicara dengan pasangan kita. Tanya pasangan kita, kenapa awak tak suka bila nak bersama saya? Kena tanyalah. Dan pasangan kena jujur. Ni jangan dicerita dengan orang, cakap jujur. Kadang-kadang kata, saya bukan tak nak, tapi awak ni kadang awak tak jaga hygiene dah. Badan awak berbau. Contoh, suami kadang-kadang contoh mungkin tak jaga hygiene, ya. Tak jaga kebersihan. Isteri tak suka. Jadi kita kena ambil tahu kenapa. Ya. Saya rasa awak ni memang macam pentingkan diri awak sendiri je lah. Suami kena ambil tahu. Apa sebab isteri tidak mahu bersama, ya? Isteri pun boleh tanya, suami kenapa ya awak ni saya tengok awak kerap asyik nak bersama, contoh. Suami nak kena jujur, kena cakap. Kenapa? Ya. Tapi kalau suami kata, oh pasal saya makan pil, contohnya, makan pil apa-apalah yang pakai, contohnya kan. Kena henti benda tu, kerana benda tu merosakkan kita. Ataupun contoh, suami kata apa? Oh kerana saya suka tengok benda-benda yang tak elok, contohnya. Perlu hentikan. Boleh jadi kerana sebab-sebab itu Allah nak hukum kita, pasangan tak nak bersama dengan kita. Tapi kalau tak ada alasan, tiada alasan-alasan yang dibenarkan syarak, maka kita perlu bersama dengan meraihkan permintaan pasangan kita. Dan bila kita katakan hubungan ni bukan saja sebenarnya suami yang mulakan, kadang-kadang isteri yang minta, ya, isteri nak bersama. Khususnya kadang kita boleh tahulah je, saya banyak bertemu dengan pasangan, ya, sebenarnya
waktu-waktu dalam pregnancy ya, waktu dalam mengandung, kadang-kadang isteri lebih keinginannya nak bersama kerana hormon banyak berubah. Ya, jadi benda-benda ni kita kena tahu dan kita kena kenal bahasa cinta pasangan kita. Seperti yang saya katakan 5 love languages tu, kena tahu kalau dia punya love language adalah sentuhan, physical touch, maka benda ni akan apa? Akan sangat-sangat kita lihatlah keinginannya seperti itu. Dan kita, satu lagi yang benda yang saya nak sentuh dalam ni, bila kita kata taat dalam menyempurnakan hak suami ni, kadang-kadang isteri melihat benda ni sebagai satu, alah suami ni nak penuhkan nafsu je sahaja. Bukan begitu tuan-tuan. Mungkin ada begitulah ya. Tapi sebenarnya dalam keadaan demikian pun sebenarnya itu merupakan ibadah kita kepada Allah. Subhanallah. Ini indahnya orang berumah tangga. Ya, bila bersama bukan dekat atas jadah, bukan kita pegang tasbih, bukan kita memegang mushaf. Tapi bila kita bersama, itu juga dianggap sebagai satu ibadah dan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kena cara yang betul lah, suami tidak boleh memaksa ya, dan kesannya besar kalau contoh kita terus menolak dan terus menolak. Jadi baik itu tuan-tuan sekalian, bila kita lakukan ini kerana kita anggap itu sebagai ibadah, insya-Allah kita akan mendapat keridaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah redha kita, banyak benda Allah berikan kepada kita. Kadang-kadang bila Allah murka kepada kita, malaikat murka kepada kita, contohnya tuan-tuan puan-puan sekalian, Allah uji pasangan kita dengan pelbagai ujian. Kadang-kadang dia mulalah dia nak lihat suami orang yang lain ataupun nak lihat isteri yang wanita yang lain dan sebagainya. Kadang-kadang kita tak rasa benda ni ada berkaitan dengan diri kita kerana kita ni selalu in denial. Kita ni selalu menolak. Kita rasa kita je yang betul. Sebenarnya tidak begitu. Aturan Allah sangat-sangat cantik. Apa yang berlaku semua ada kaitan dengan apa yang kita lakukan. Allah tu maha adil. Sebab tu saya katakan tadi, kena lihat benda ni kena bersifat objektif. Kalau benda yang elok, kita kena ikut. Maknanya kita mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala juga, ya. Dan begitu juga tuan-tuan puan-puan sekalian, ya, antara benda yang suami suka, ya, maknanya dihormati dan tidak ego. Ini paling common lah tuan-tuan puan sekalian, ya. Semualah kita, suami ke isteri ke, kita semua suka dihormati dan juga disegani, ya. Dan khususnya kita di Singapura ni tuan-tuan puan sekalian. Kita di Singapura ni ramai kita kerja. Bila kita kerja, kita ada pendapatan kita sendiri. Waktu jalan raya lah baru ni kan, jalan-jalan raya kita temu saudara-saudara, ya. Ada dua keadaan lah. Ini cerita betul lah, dua keadaan. Ada orang tu dia kata dia lebih suka nikah wanita daripada negeri jiran lah. Dia kata dengan saya lah, cakap ni orang lain lah, adik-beradik cakap dengan saya ni, dia suka nikah dengan wanita jiran. Saya kenapa? Saya cakap dengan mereka. Dia kata entah, dia kata pasal orang wanita dekat negeri jiran ni dia lebih patuh kepada kita. Dia lebih taat kepada kita. Dia lebih hormati kita. Jadi to the certain extent, kadang-kadang kita bila dengar benda-benda seperti ini, kita lihatlah, betul tak benda tu? Kadang-kadang tuan-tuan, puan-puan sekalian, bila kita bekerja, ya, kita ada gaji kita sendiri, kita ada pendapatan kita sendiri, ya. Kadang kita rasa kita ni jadi orang yang sombong, kita ada ego kita tak nak dengar kata pasangan kita. Ini membuatkan suami tak suka. Jadi begitu juga kalau contohlah kalau suami ada ego, suami lelaki lagi, suami mesti ada ego, takkan tak ada ego. Kalau ego kita tinggi, ya, isteri pun tak senang dengan kita. Jadi dia bukan one way traffic lah, dia two way traffic, kan? Maknanya suami dan isteri sepatutnya perlu hormati antara satu sama yang lain. Kita kena jauh diri kita daripada ego kita ni. Ya. Baik, contohnya, ya, kalaulah kita kata, ya, baik suami ataupun isteri, kalau kita dekat luar ni kita seorang director, contohnya kita ni seorang pengurus besar contohnya, bila balik rumah, ingat, bila balik rumah, langkah kaki dekat rumah, kita dah bukan director, kita ke pengurus besar. Kita kita seorang isteri, kita seorang ibu, kita seorang suami, kita seorang ayah. Jadi kehidupan kita berbeza. Ya, jadi maknanya bukan kita jadi bosi sangat. Kadang-kadang kerana kedudukan kita dekat tempat kerja, ya, kita mengarahkan orang. Bila balik rumah, anak-anak pun kita siap mengarah, suami kita mengarah, ibu ayah pun kita mengarah juga. Ini masalah tuan-tuan puan-puan sekalian. Kadang-kadang kita hari ini minta maaf, ini satu benda yang kita kena ingat. Kadang-kadang kita rasa gaji kita ni
gaji siapa yang lebih besar, dia yang lebih power. Tidak begitu tuan-tuan perempuan sekalian. Ya, kalau gaji besar, suami besar, makna gaji lebih suami lebih power. Tak. Ataupun isteri gaji lebih besar. Tidak begitu tuan-tuan perempuan sekalian. Ya, ini satu perkara yang mindset yang sangat-sangat salah. Perlu perbaiki diri kita. Kalau kita ada perasaan seperti itu, tuan-tuan perempuan sekalian, bimbang. Bimbang apa? Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan harta kita sebagai sebab tertimpa azab kepada kita. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala, ya, melalui lisan Nabi SAW, Nabi SAW ni pernah berdoa, mengajarkan kepada kita doa untuk berlindung daripada dengan Allah SWT. Wa inni a'udzubika min zaujin tushayyibuni qabla al-mashibi wa min waladin yakun alai rabba wa min malin. Wa min malin yakunu alai wa min waladin yakunu alaina rabba wa min malin yakunu alaina azab alayya azaba. Maknanya, dan aku berlindung denganmu ya Allah daripada apa? Daripada harta yang menjadi sebab tertimpanya azab kepada kita. Nah, kalau kita ada gaji yang banyak dan sebagainya, jangan kita merendahkan orang lain. Jangan rendahkan siapa-siapa pun tak boleh kita nak rendahkan. Orang tukang dekat kedai pun tak boleh kita nak rendahkan. Ya, kena hormat menghormati. Kadang ada ego seperti ini jadi masalah untuk kita. Ya, kita jadi orang yang sombong. Sebab tu kadang-kadang tuan-tuan sekalian, ada tahu sebab kenapa Allah SWT ni berikan kita gaji kita sekian. Allah lebih maha mengetahui. Kadang-kadang bila kita gaji lebih, kadang-kadang kita jadi orang yang sombong. Allah nak pelihara akhirat kita. Allah nak selamatkan kita. Kerana orang yang sombong ni dia tak layak masuk syurga. Betul tak? Banyak benda-benda yang akan dilakukan, kesalahan yang akan dilakukan. Jadi sebab itu Allah ni maha adil. Ya, Allah kasih kita. Kadang-kadang gaji kita banyak sekian, lepas tu jadi turun. Kenapa jadi turun? Kerana apa? Kerana mungkin ada kesilapan kita. Dan apa pun dalam kehidupan kita, ingat, tu semuanya merupakan ujian untuk diri kita. Allah dah tahu, bukan Allah tak tahu. Allah dah tahu. Yang tak tahu kita, tapi Allah nak kasihkan kita pengajaran-pengajaran untuk kita ambil iktibar dan nak lakukan apa? Perubahan. Bukan kita diberikan pengajaran tapi kita biarkan begitu saja. Ya. Ya. Dan kadang-kadang tuan-tuan muslim, saya banyak dengar juga bila kita contoh ada ego kita, kadang kita rasa macam tak apa, awak kalau tak ada pun tak kisah, saya pun boleh survive. Saya pun ada kerja, saya pun ada duit. Jadi apa? Saya boleh tanggung sendiri. Selama ni pun duit awak bukan banyak sangat pun, contoh macam gitu. Wa'iyazbillah summa na'udillah. Ya. Sebab itu tuan-tuan perempuan sekalian, ya, bila pertama kita nak berumah tangga dan pilih pasangan, ya, kita sekarang alhamdulillah kita dapat luanglah bertemu dengan pasangan dan sebagainya. Bila kita pilih pasangan ni, kita nak kena pilih pasangan yang kufuk dengan kita. Kufuk ni makna sesuai dengan kita supaya tak perlu banyak lakukan adjustment. Maksudnya apa? Kalau tahap pendidikan kita sekian seperti ini, kalau kita dapat yang seperti ini, contohnya, ya, yang hampir sama dengan kita tu, kira lebih mudah untuk kita lakukan adjustment. Mindset, pemikiran mungkin lebih sama. Begitu juga dengan gaji dan sebagainya. Kerana itu akan banyak membantu kita. Tapi bukan berarti tak boleh, boleh. Tapi je mujahadah je lebih sikit, ujiannya lebih sikit, usaha je lebih sikit. Kerana semua ada usaha. Walaupun kita dapat pasangan yang kufuk, ya, tetap perlu ada usaha untuk memupuk sifat mawadah rahmah supaya capai sakinah dalam rumah tangga kita. Kan? Jadi tadi kita kata apa? Ditaati, ya, ciri-cirinya adalah kita ditaati dan juga kita tidak menjadi orang yang watak isteri yang senantiasa hormati dan tidak ego. Kadang tuan-tuan muslim selain daripada tu, ya, kadang-kadang, ya, ni benda yang biasalah. Kadang-kadang suami ni, contoh kita kata suami suruh kita kata apa, awak ni jangan beli barang-barang ni banyak, awak ni beli baju banyak-banyak, awak beli tudung banyak-banyak ni buat apa? Contoh. I beli banyak susahkan you ke? I pakai duit you ke? Kadang-kadang biasa kita dengar macam gitu kan. I pakai duit I apa? Bukan I kacau you pun. Kan? Keperluan keluarga tak terjejas, tak apa lah. Tuan-tuan sekalian, ada benda yang salah dekat sini. Kita kadang-kadang rasa macam itu. Ada perempuan cakap macam gitu. Ya, okey. Macam gini, ya. Pertama, kalau kita beli banyak-banyak, ni yang zahir lah. Kalau beli banyak-banyak, saya suka pesan pasangan saya. Kalau beli banyak, benda tu nak letak mana? Dekat almari kan. Jadi satu almari tu penuh baju siapa?
Kadang-kadang penuh baju isteri. Betul tak? Lagi rumah sekarang ni kadang-kadang sempit, ya. Penuh je suami pakai baju apa? Pakai apa? Pakai beg apa? Beg Batam. Saya suka kacau lah pakai beg Batam. Tu baju semua letak dekat beg Batam je. Pasal almari dah penuh. Tu satu gurau lah. Tapi betul. Ni memang betul lah, banyak berlaku dekat rumah orang, ya. Macam gitu. Baik. Yang kedua, tuan-tuan, ni yang sangat-sangat penting. Bila kita cakap seperti itu, kita tak perasan. Kalau suami kita tegur kita, sedangkan kita perlukan pakaian tersebut, ya, dan tidak ke tahap pembaziran, itu maknanya mungkin suami ni tak faham contohnya. Tapi kalau contoh suami tegur kita dan benda itu memang kita ni sampai ke tahap pembaziran. Tahap pembaziran macam mana tuan-tuan puan-puan sekalian? Ada orang dia beli ya, sekarang ni pakai online kan. Sampai kadang-kadang tak sempat nak buka, letak dekat almari. Tahun depan raya buka almari, apa benda ni, buka pack rupanya tudung yang dia beli. Sampai kita pun lupa benda apa yang kita beli. Betul tak? Maknanya kalau kita lupa benda tu tak penting sangat. Bila benda tak penting, maknanya bila kita beli itu satu pembaziran. Okey. Pembaziran ni kadang-kadang kata ini pakai duit saya apa ustaz, bukan duit dia. Betul. Tapi kita jangan lupa tentang pembaziran ini. Pembazirannya adalah apa? Adalah kawannya syaitan. Allah SWT mengatakan apa? Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang suka membazir ini, yang boros ni adalah siapa? Member-member syaitan. Ikhwanas syayatin, member-member syaitan. Dan syaitan tu pula adalah makhluk yang kufur pada Tuhannya. Apa kena-mengena? Okey, macam gini tuan-tuan. Ni banyak saya nampak. Tak kira lah bazir air, elektrik, bazir pakaian, bazir dalam makanan, pengurusan harta, apa pun bazir masa ni semua. Ini semua member syaitan. Member syaitan. Member syaitan, syaitan ni kufur kepada Tuhannya. Jadi kalau kita dah jadi membernya syaitan, tuan-tuan puan-puan sekalian, kita pun akan kufur kepada Allah. Sifat syukur kita kepada Allah ni memang sangat-sangat kurang. Ini musibah yang banyak berlaku pada hari ini. Kadang-kadang orang kata, tak apa saya pakai duit saya, bukan saya kacau pun keluarga. Dia bukan masalah tu pakai duit awak ke duit siapa, bukan masalah tu. Masalah yang saya nak kata ni, ya, kalau sampai ke tahap pembaziran, luar daripada keperluan, ya, bila ke tahap seperti itu, kita ni jadi member syaitan. Bila jadi member syaitan, kita tak syukur kepada Allah. Tu sebabnya kadang-kadang kita ni, Allah dah berikan banyak benda, kita tak syukur. Kita tak perasan benda ni. Kan? Lihat, subhanallah. Itulah keadilannya Allah SWT. Allah berikan kepada kita azab, serta-merta kita menjadi orang yang tak bersyukur. Dah dapat benda tu pun rasa macam nak lagi. Kadang-kadang sampai memberatkan diri kita. Ya, hari ini berapa ramai orang, tuan-tuan, puan-puan sekalian, jatuh bankrupt kerana apa? Kerana hutang kad kredit. Kad kredit kita, kalau contoh kita dapat, boleh satu orang contoh boleh 15-20 ribu contohnya. Hutang, ada banyak kad kredit. Berapa banyak hutang? Last kita bayar duit interest. Itu dah riba dah. Subhanallah. Riba satu, membazir satu. Ya Allah. Banyak salah-salah kita, tuan-tuan sekalian. Baik suami, baik isteri lah. Ya, jadi ini je tuan-tuan puan-puan sekalian. Ya, tadi kalau kita kasih pasal taat, kemudian tentang hormati dan tidak ego. Ya, apa lagi? Kita ni bila rumah tangga, baik suami ataupun isteri, kenalah berhias. Ya, kena berhias sikit lah. Berhias ni maksudnya apa? Maknanya kita kena jagalah kebersihan. Ya, kebersihan kita. Ya, innallaha jamil yuhibbul jamal. Nabi kata Allah tu cantik, dia suka kepada kecantikan. Jadi kita kena berhias lah, maknanya janganlah selekeh sangat, janganlah sembrono sangat, janganlah sampai orang tengok pun macam apa orang panggil tak suka kan, pakaian kotor, ya. Kadang-kadang minta maaf tuan-tuan puan sekalian, kadang-kadang kita ni, saya nampak kadang ya, ada orang ni personal hygiene ni tak jaga betul-betul. Badannya mungkin berbau, lepas tak lakukan apa-apa, ya. Mungkin kuku panjang, lepas tu apa, Allah SWT ada apa kotoran-kotorannya kan. Jadi pasangan pun rasa macam tengok macam tak selera. Tuan-tuan puan-puan sekalian, kalaulah contohnya kita keluar dekat luar, kita macam gitu, ada tak orang nak suka dengan kita? Orang pun jauh dengan kita. Betul tak? Betul kerana orang mesti tak suka dengan kita kan. Jadi kita, kebersihan ni termasuk dalam sebahagian daripada iman. Jadi sebagai seorang isteri dan juga suami, ni dua-dua mesti nak kena berhias diri. Ya, jangan kita alah dah rumah tangga tak kisah, tak apalah, dah 20 tahun rumah tangga, dah 30 tahun rumah tangga, dah 5 tahun.
dah setahun. Kadang-kadang saya tuan-tuan, saya kadang-kadang jumpa bila lihat pasangan ya baru bernikah setahun, baru beberapa bulan kemudian tak kemas, ni saya bimbang. Kalaulah dalam keadaan baru beberapa bulan ni dah tak kemas, bila dah berbulan-bulan nanti lagi tak kemas, tu lagi jadi masalah. Kita ambil remeh tuan-tuan puan-puan sekalian. Ya, tapi benda ni perlu ya kita fikirkan sebenarnya, perlu kita ingat ya. Dan satu lagi kan bab-bab ni kita tak perasan tau. Pernah tak kita fikir kita ni tiba-tiba ajal datang jemput kita? Sakit ni, sakit. Ajal ni datang tak mesti kita sakit. Ajal ni tak datang tak mesti kita dah tua. Ya, kita tengah muda, kita tengah sihat, nak datang pun bila-bila masa boleh datang. Kalau ajal datang kepada kita, kemudian kita contohnya ya nak dimandikan jenazah. Kemudian badan kita ni ya masya-Allah, ya tak bersih, tak hygiene. Tak malu ke kita tuan-tuan dan puan sekalian? Ya, sebab tu Islam ni sangat menitik beratkan tentang perkara-perkara seperti ini. Baik suami, baik isteri, perlulah kita jaga kebersihan kita. Ya. Baik. Apa lagi tuan-tuan dan puan sekalian? Tadi kita dah cakap pasal berhias, kita kata hormati ya. Lepas tu kita juga perlu menjadi pendengar yang baik dan pemberi sokongan ya. Semua kita lah boleh berjaya. Ya, tapi kita perlukan sokongan. Kita perlukan orang berikan semangat kepada kita, baik suami atau isteri. Kalau suami kita ada lakukan satu pekerjaan, kasih semangat kepada dia dan dia akan berjaya. Isteri lakukan satu pekerjaan yang baru, kita berikan dorongan, semangat. Dengar apa yang ingin dikatakan, jadilah pendengar yang baik. Kadang kita waktu belum berumah tangga kita suka nak dengar. Bila dah rumah tangga kadang tak nak dengar. Kan? Kata alah dia cakap ni jadi apa macam beliti dan sebagainya. Tapi ini komunikasi lah. Jadi bab komunikasi kita ni kadang-kadang kurang berkesan, kurang baik. Ya, jadi kita nak kena cakap dengan pasangan kita dengan bermanis muka. Bermanis muka ni kira sedekah. Sedekah kita beri dapat pahala. Bersedekah dengan suami, dengan isteri. Kan satu yang baik. Maknanya kehidupan kita tu senantiasa ada dikira sebagai satu ibadah. Jadi isteri, suami jadi pembakar semangat. Ramai orang berjaya bila mana suami isteri ni bekerja sama-sama ya. Begitu juga tuan-tuan sekalian. Nampak macam dah nak habis masa ni. Kita menjadi orang yang penyayang dan tidak bengis. Ni banyak juga berlaku tuan-tuan sekalian, baik suami ataupun isteri. Kadang-kadang kita ni dah stres dapat kerja ya. Kadang-kadang kita ni sifat penyayang kita dah hilang pula. Hilang dengan anak, kita bengis dengan anak. Kadang-kadang bila dah kena dengan anak ni tempias ni pergi dekat siapa? Pergi dekat suami. Suami tak salah pun kadang-kadang kena. Ya Allah, begitulah juga dengan suami. Tapi suami ni je kadang kalau dia marah satu je lah, dia tak ada kaitan. Biasa wanita yang ada kaitan ya. Tapi jangan marah saya tuan-tuan puan-puan sekalian, marah saya pula. Kan nampak kan? Kalau puan-puan tak macam gitu, tak payah marahlah. Pasal bukan kita. Kan? Tapi biasa macam gitu. Ada suami kata, yalah isteri saya bengis macam gini. Jadi bila kita mendengar, apa yang kita boleh bantu? Ya. Jadi antara cara bantu ni kita tanya diri kita, kita sejauh mana kita sifat bengis kita ni? Ada tak sifat bengis? Kalau ada, tolong kita buang jauh-jauh. Jangan benda tu nanti anak kita pun tak suka dekat kita, suami kita pun tak suka kita. Kadang-kadang kita ni jadi orang pemarah. Ya, sifat rahmah tu tak ada. Sebab tu rumah tangga ni ada mawaddah, ada rahmah. Rahmah tu nak kena banyakkan. Ya, baru kita insya-Allah menjadi orang yang kurang. Kita bila bicara kita berlemah lembut, ya. Ya, kita berhubung baik dengan mertua, saudara mara. Ini semua benda-benda yang boleh menenangkan hati suami. Kadang-kadang dia buat suami jadi sandwich. Ya, dengan mertua je tak okey, ya. Jadi suami dekat tengah-tengah. Yang ni isteri, yang ni ibu mak mertua. Tapi cakap mak mertua ya, bapak mertua jarang pula cakap. Kenapa Itulah ya, kadang-kadang tak tahulah ni mungkin lumrahnya orang kadang-kadang ni bukan apa, kadang-kadang dia dah set mindset macam gitu. Ibu mertua. Jadi masalah macam gitu. Tapi sebenarnya kita kena positif. Kerana keluarga tu adalah keluarga kita. Bila kita berumah tangga pun kita rumah tangga dengan pasangan kita je, dengan suami je, bukan dengan isteri je, tapi dengan keluarganya. Jadi semualah kita kena ni. Jadi jangan kadang-kadang kita kata awak ni pilihlah antara apa dengan keluarga awak ataupun saya. Tak boleh macam gitu. Jangan cabar suami. Suami ni patlih cabar. Ramai kadang wanita ni kadang minta maaf ya. Bila kita tak bertutur dengan pertuturan yang baik, kita mencabar suami ya. Apa awak tak berani ke? Kalau awak berani awak lepaskan saya lah. Banyak macam gitu. Awak takut ya. Pasal awak perlukan saya. Kalau awak berani awak ceraikan saya. Kadang-kadang cakap macam gitu. Suami ni walaupun kadang-kadang tak nak lepaskan, tapi kalau dah kena cabar selalu,
Kadang-kadang dia pun manusia je tak kuat. Dia tak tahu bila limit dia. Kadang-kadang dia lepaskan juga. Kan? Jadi jangan jadi wanita yang meminta demikian kalau tak ada sebab. Kalau ada sebab pun, tuan-tuan puan-puan sekalian, ya, pisah dengan cari yang baik. Ada option dia, ya. Kalau memang kita dah tak boleh, memang dan sebagainya, ada jalannya, ya. Tapi jangan itu jalan pertama, tu jalan terakhir. Bila saya cakap ni jadi green light, bukan. Itu jalan terakhir, ya. Jadi nak kena ada sifat penyayang, ya. Dan juga satu benda yang mungkin sebagai penutup saya ingat, isteri ni, kalau suami, isteri ni perlu ada sifat rasa memerlukan suami. Perlu pada suami. Saya katakan tadi, kita bila kerja, kadang-kadang kita boleh beli benda semua pakai duit kita sendiri. Betul? Tak ada masalah. Tapi perlu ada sifat perlu pada suami. Kerana apa? Pertama, bila kita ada sifat rasa perlu pada suami, suami suka. Walaupun kita tahulah duit tu, baju tu kita boleh beli sendiri sebenarnya. Tapi kerana kita kata, awak boleh tolong belikan I baju ni tak? Bukan kita tak ada duit nak beli. Kita ada duit tapi kita minta. Ya, awak boleh tolong saya buat macam, bukan kita tak boleh buat, kita buat. Suami suka kalau kita rasa isteri ni rasa depend kepada suami. Ada suami macam gitu, awak kena faham bahasa language masing-masing ni, love language masing-masing. Jadi ramai macam gitu. Tapi kalau contoh suami kasih duit nafkah, duit, dia kata tak payahlah, I pun ada duit, you kasih sikit je buat apa. Bila macam gitu, suami rasa diri dia ni bukan sebagai suami tu, dia tak rasa macam belum lagi sampai ke tahap suami. Jadi dia tak nak, kita perlu rasa depend kepada suami. Depend. Sebab tu wanita, kalau suami meninggal je ada iddah dia. Kan? Kena faham. Ni aturan Allah SWT. Ya? Jadi, kena ada rasa depend kepada suami. Kalau tak rasa depend pada suami ni bagaimana? Ni masalah tuan-tuan. Bila kita tak rasa depend pada suami, banyak masalah yang saya nampak apa tau. Yelah, awak nak buat sendiri. Okey, awak buat dah. Saya tak nak kasih. Saya nak kasih, awak tak nak kan? Dah, pulang dah. Jadi apa? Dia membuatkan suami ni jadi less responsible. Jadi kurang bertanggungjawab. Pasal apa? Kerana kita kata kita boleh buat sendiri. Jadi suami kata, okey, awak boleh buat sendiri. Buat dah, awak tak perlukan saya. Jadi itu pun juga antara lain balasan kita. Kerana apa? Kerana kita tidak menghargai suami. Suami ni sukalah rasa dirinya dihargai, diperlukan. Sama seperti isteri. Suami pun juga perlu, kadang-kadang kita boleh buat benda sendiri. Jadi kadang-kadang kita nak memanja-manja dengan isteri sebagai contoh. Ya. Kalau kita lihat body language pasangan kita, kalau dia suka, kita cuba lakukan demikian. Kerana itu akan lebih memesrakan kehidupan sebagai suami, pasangan suami dan isteri. Bahkan kepada anak-anak dan keluarga kita. Jadi tuan-tuan perempuan sekalian, banyaklah pula saya nak cakap lagi. Saya rasa dah cukup masa dah ni, ya. Penat pula cakap, ya. Banyak-banyak ni. Jadi cukup lah, ya, apa yang ada. Jadi apa yang kita nak kongsikan pada hari ini sebagai kesimpulan, ya. Kesimpulan pada hari ini, ya, apa yang kita bicarakan ciri-ciri ini, ya, juga sebenarnya adalah untuk suami dan juga untuk isteri mungkin, ya, walaupun kita banyak fokus pada perkara yang berkaitan dengan isteri. Dan yakinlah keadilan Allah SWT tu sangat-sangat penting. Ingat, Allah tu Maha Adil, Allah tahu apa yang kita lakukan dan Allah akan mengadili dengan seadil-adilnya. Ya, apa saja kita lakukan, yang baik ataupun yang sebaliknya. Ketiga, tuan-tuan dan sekalian, kita lihat apakah kegemaran suami kita, pasangan kita, isteri kita. Saya dah cakap pasal love languages pada episod yang lalu. Jadi itu cuba kena lakukan. Ya, kalau tak tahu boleh tanya kepada pihak masjid. Ya, apa yang saya masukkan nanti pihak masjid akan urus dengan saya lah, insya-Allah. Saya akan berikan linknya. Kemudian apa lagi? Watak-watak isteri yang menggembirakan suami adalah dia ditaati. Ya, ditaati. Kemudian dihormati dan juga tidak ada ego lah maknanya. Ini semua perlu latihan. Bukan saya cakap sekarang ni terus berubah. Tak. Kita kena latih secara perlahan-lahan. Kemudian berhias. Jangan lupa. Menjadi pendengar yang baik. Sambil kita menjadi orang yang pembakar semangat dan juga memberikan sokongan. Ya. Menjadi orang yang penyayang. Dan tidak bengis. Dan juga ya, kita tidak mencabar suami kita. Jadi ingat wanita-wanita, isteri-isteri di sana nak masuk syurga untuk anda semua mudah. Laksanakan solat, Nabi kata tunaikan puasa Ramadan, ya, menjaga kehormatan diri dan taat kepada suami. Masuklah syurga di mana-mana pintu antara yang kamu kehendaki. Dan sebagai penutup saya nak tutup dengan ayat
Allah Subhanahu wa taala berfirman wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'ullaha wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Baik. Ini dia yang saya nak ambil bahagian pertama itu, orang-orang mukmin dan juga orang-orang mukminah, wanita-wanita yang beriman. Ba'duhum awliya'u ba'd. Setengah daripada mereka menjadi penolong kepada setengah yang lain. Maknanya kita lelaki, kita wanita, ya perempuan, kita sebenarnya ada peranan. Kita sokong mendukung antara satu sama yang lain dalam apa? Ta'muruna bil ma'ruf, ya, awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, menyuruh kepada kebaikan, mencegah kejahatan. Jadi ini benda-benda yang baik, kita nak berubah jadi insan yang baik pun juga depend daripada pasangan kita. Kadang-kadang kerana kita bukanlah pasangan yang baik, jadi pasangan kita pun menjadi seperti itu. Jadi jangan salahkan satu orang aja. Kena dua-dua. Tapi bukan kita nak kata sini salah, tapi kita nak bermuhasabah, kita nak jadi keluarga yang lebih baik dari sebelumnya, dan mudah-mudahan dengan demikian kehidupan kita lebih gembira, lebih bahagia. Begitulah hendaknya, insya-Allah. Jadi sama-sama kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah SWT terus memberikan bimbingan hidayah kepada kita. Allah membukakan hati kita, membukakan pandangan kita untuk melihat yang benar itu benar, yang salah itu salah, ya, dan dapat kita perbaiki didik kita menjadi insan, pasangan hidup, suami, isteri, ibu dan juga ayah yang lebih baik daripada sebelumnya. Dan juga mudah-mudahan dengan demikian kita mengundang rahmat Allah SWT dalam rumah tangga kita, cahaya Allah SWT dalam rumah tangga kita, dilapangkan rezeki kita, diberkati, dan yang paling penting sekali, Allah berikan terbaik untuk kita dunia akhirat hinggakan kita layak mendapat redha-Nya, insya-Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya ucapkan terima kasih kepada semua yang mendengar dan mohon ampun banyak-banyak dari penjuru kaki kita ada salah silap, salah kata, tersilap bahasa. Yang baik pastinya semua itu diaturkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berpada, kita tangguhkan dengan tasbih kafaran suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih pada penonton, dan jangan lupa untuk kita berinfak ke dana Masjid Darul Makmur, insya-Allah. Jumpa lagi insya-Allah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.